Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar para pelajar sekalian? Okey, baiklah, hari ini cikgu ingin membuat sedikit keterangan tentang novel Songket Berbenang Emas karya Karudin Ayib yang kita pelajari di tingkatan 5. Baiklah, untuk permulaannya marilah kita melihat sinopsis novel ini. Okey, novel ini mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang pelajar tingkatan 6 atas yang terpaksa menghadapi berbagai masalah ya. Sebagai anak sulung, Dahlia terpaksa keluar dari asrama sekolahnya kerana menjaga keperluan adik-adiknya setelah ibunya Salihah dirawat di Hospital Permai, Johor kerana ibunya mengalami masalah tekanan mental. Manakala ayahnya pula terpaksa keluar bekerja mencari nafkah. Malangnya ayahnya pula dirawat di Hospital Batu Pahat selama beberapa hari kerana dipatuk seekor ular tersebut. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila jirannya Atun ataupun Makcik Atun telah menabur fitnah bahawa dirinya sebagai gadis rendah akhlak. Tindakan berani Dahlia terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said tidak dihargai oleh Atun. Malahan Dahlia telah dicemooh kerana gagal menyelamatkan Said. Masalah Dahlia kian bertambah apabila neneknya iaitu Nek Kia sering menghina keluarganya kerana hidup dalam kemiskinan walaupun Dahlia merupakan cucunya sendiri. Neneknya sanggup menjual tapak tanah yang menjadi rumah kediaman Dahlia sekeluarga. Adiknya Abu Bakar pula asyik menghabiskan masa berseronok-seronok dengan kawan-kawannya sehingga tidak mempedulikan hal keluarganya. Namun begitu berkat ketabahan dan kesabarannya menempuh berbagai dugaan, akhirnya bayangan keluarga Dahlia akan hidup bahagia muncul apabila Dahlia mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke Jepun selama 4 tahun. Malahan pertunangannya dengan Azhari juga telah berjalan dengan lancar. Okey, kita lihat tema. Novel ini bertemakan ketabahan seorang gadis menghadapi dugaan hiduplah. Ini jelas terbukti apabila emaknya Salihah menghadapi tekanan mental, Dahlia terpaksa keluar dari asrama sekolah, rutin sekolah kerana menjaga adik-adiknya sementara bapanya keluar bekerja. Jadi Dahlia tambah juga apabila jirannya Makcik Atun telah menghinanya kerana gagal menyelamatkan anaknya lemah dan telah menuduh Dahlia sebagai gadis yang rendah akhlak. Dahlia juga tabah melayan karena neneknya iaitu Nek Kia yang membenci keluarganya yang miskin dan ingin menjual tanah yang menjadi tapak rumah keluarga Dahlia. Dahlia menghadapi semua dugaan itu dan cabaran hidupnya dengan tabah ya. Jadi pelajar juga harus tabah menghadapi dugaan hidup. Okey, baiklah kita pergi pada tema, kita pergi pada watak dan perwatakan, iaitu watak utama dan watak samping. Cikgu lebih fokus kepada watak utama ya. Okey. Watak utamanya tentulah watak Dahlia, seorang anak sulung dari 5 beradik. Dahlia ni seorang yang bijak. Buktinya Cikgu Hisham begitu yakin Dahlia akan cemerlang dalam SPM. Malahan Dahlia juga mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Jepun selama 4 tahun hanya berdasarkan keputusan peperiksaan yang cemerlang sebelum ini. Selain itu, Dahlia seorang yang berani menanggung risiko. Contohnya Dahlia sanggup menanggung risiko terjun ke dalam arus sungai bawah deras untuk menyelamatkan Said yang lemas. Dahlia juga seorang yang penyayang terhadap ahli keluarganya. Ini jelas terbukti apabila Dahlia sanggup keluar dari asrama sekolah untuk menguruskan adik-adiknya ya, dan terutama menjaga adiknya anggrek yang masih kecil ketika ketiadaan ibu dan bapanya. Dahlia seorang yang bertanggungjawab. Contohnya Dahlia bertanggungjawab menjaga makan minum ayah dan adik-adiknya setelah ibunya dirawat di Hospital Permai, Johor. Seterusnya Dahlia seorang yang taat kepada ajaran agama. Ini jelas terbukti selepas waktu solat. Selepas solat Dahlia akan berdoa ya. Dan dia juga telah menegur perbuatan neneknya yang membuat tanda campur dengan kapur sirih untuk menghalau hantu sebagai perkara yang khurafat dan bertentangan dengan agama. Dahlia juga seorang yang bersikap penyabar. Buktinya Dahlia hanya berdiam diri walaupun dihina oleh Atun yang menuduhnya sebagai perempuan yang tidak bermoral.
Malahan Dahlia juga bersabar apabila neneknya memarahinya dengan kata-kata yang menyakitkan hati ketika Dahlia pergi ke rumah neneknya itu. Jadi inilah antara watakan Dahlia lah sebagai watak utama dalam novel ini. Kita lihat watak-watak sampingan, antaranya Azhari, Embong, Salihah, Nek Kia, Atut, Haji Sulaiman, Abu Bakar, Melati, Taukelin, Cikgu Hisham dan juga Seman. Seman ialah pakcik kepada Dahlia. Okey, kita lihat watak Embong secara ringkas. Embong seorang yang berani. Okay. Embong seorang yang sangat mementingkan ilmu. Contohnya beliau menyuruh Dahlia pergi ke sekolah sementara dia sendiri yang belajar anggrek. Embong juga seorang yang penyabar. Dia berdiam diri apabila dituduh oleh Atung sebagai perancang kematian Syed. Dahlia Embong ni seorang keluarga yang bertanggungjawab sebab dia bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya. Inilah watak Salihah, ibu pada Dahlia. Dahlia ni menghidapi penyakit kemurungan. Dia seorang ibu yang penyayang. Sentiasa menjaga makan minum suaminya begitu sehat. Seorang yang rajin, contohnya ketika di pusat pembinaan banjir, Salihah rajin membantu penduduk kampung untuk memasak. Seorang yang bersabar, seorang yang penyabar, buktinya Salihah sabar hidup dalam kemiskinan bersama suami dan anak-anaknya. Seterusnya watak Azhari. Azhari suka memberi nasihat, contohnya dia menasihati Dahlia supaya belajar bersungguh-sungguh. Seorang yang ikhlas dalam hubungan, contohnya dia ikhlas berhubung rapat dengan Dahlia sehingga menemui Dahlia untuk bertunang dengannya. Seorang yang menghargai masa, seorang yang baik hati, seorang yang memikirkan adat. Contohnya beliau telah meminta keluarganya datang ke rumah Dahlia bagi tujuan merisik dan bertunang. Seorang yang mempunyai jati diri yang teguh. Contohnya Azhari telah menghadiahkan Dahlia selai songket dan benang emas sebagai lambang jati diri anak Melayu. Azhari juga seorang yang mementingkan pendidikan. Contohnya Azhari tidak menghalang Dahlia daripada menerima tawaran belajar pelajaran di Liverpool. Kita lihat watak Nek Kia. Nek Kia inilah ibu kandung pada Salihah. Jadi seorang yang pemarah. Contohnya Nek Kia memarahi Dahlia yang berjenguknya ketika di rumah, ketika Dahlia ke rumahnya untuk menziarah melihat dirinya yang sakit. Seterusnya seorang yang percaya kepada perkara tahyul. Nek Kia percaya bahawa rumah Dahlia telah dilanggar oleh hantu. Dia menggores pintu rumah Dahlia dengan tanda kapur, supaya hantu tak boleh masuk ke rumah Dahlia. Seorang yang mementingkan diri. Contohnya dia bercadang nak menjual tapak tanah yang menjadi kediaman Dahlia sekeluarga. Seorang yang suka menghina orang lain. Contohnya dia telah menghina Embong yang hidup miskin. Watak sampingan seterusnya, ketua kampung Haji Khalil Rais iaitu Haji Sulaiman. Seorang ketua yang bertanggungjawab dan seorang yang sangat bijak dalam memberi ucapan. Seterusnya watak Taukelin. Seorang yang baik hati sebab dia selalu membantu keluarga Dahlia. Seorang yang prihatin dengan masalah orang kampung, masalah Embong. Seorang yang setia kawan. Beliau sanggup membantu Embong kerana mereka sudah lama berkawan. Dan seorang yang pemurah. Beliau selalu memberi bantuan kepada penduduk kampung dan juga kepada Dahlia. Persoalannya antaranya persoalan kebijaksanaan menghargai masa. Contohnya Azhari yang baru tamat pengajaran di universiti begitu bijak menghargai masa apabila dia bekerja sementara di hospital. Seterusnya persoalan kemiskinan dalam hidup. Kita tahu Nek Kia membenci Embong sekeluarga kerana mereka hidup miskin walaupun mereka merupakan anak cucunya sendiri. Persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Contohnya Embong sedar akan kepentingan ilmu kepada anak-anaknya. Embong marah apabila Dahlia memberitahu hasratnya untuk berhenti sekolah dan bekerja di kilang. Seterusnya persoalan keprihatinan terhadap masalah orang lain.
Ini jelas terbukti dengan watak Cikgu Hisham, seorang guru yang prihatin dengan masalah Dahlia ya. Jadi dia telah menyuruh Kavita menyediakan salinan nota-nota untuk diberikan kepada Dahlia yang tidak hadir ke sekolah kerana masalah keluarganya. Dia boleh rujuk ke surat 143. Seterusnya persoalan keinginan untuk membaiki taraf hidup. Contohnya Dahlia tidak berikan kata putus ya ketika Azhari ingin melamarnya kerana dia mahu membaiki nasib diri dan keluarganya yang hidup miskin. Okey, boleh rujuk ke surat 31. Seterusnya persoalan keberanian menanggung risiko. Contohnya Dahlia itu berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras semata-mata untuk menyelamatkan Said yang lemas, walaupun tindakan itu boleh meragut nyawanya sendiri ya. Jadi kita lihat ya gambar Dahlia cuba menyelamatkan Said yang tenggelam di dasar sungai. Seterusnya persoalan kepercayaan karut masyarakat kampung. Selepas Said diangkat oleh Dahlia ke tebing, Nek Kia menyuruh seorang anak muda segera mengangkat Said di belakangnya dengan kaki Said ke atas, mengelilingi rumah sebanyak 7 kali supaya Said boleh hidup semula ya. Dia suruh lari di rumah. Surat 56. Okey, seterusnya kita pergi pada latar masyarakat, latar masa dan latar tempat. Okey, latar masanya ketika waktu maghrib, iaitu tempatnya di kebun getah. Peristiwanya Dahlia melihat ibunya bercakap dan ketawa sendirian. Kita tahu ibu Dahlia mengalami penyakit kemurungan. Okey, latar tempat seterusnya pada waktu siang, iaitu di kampung Pari Haji Rais. Contoh peristiwanya, penduduk kampung Pari Haji Rais tabah menghadapi dugaan bencana banjir ya, sehingga mereka terpaksa berpindah ke pusat pemindahan banjir. Seterusnya latar masa, iaitu ketika waktu malam. Latar tempatnya di kandang kambing. Peristiwanya ialah Abu Bakar mencuri kambing bapanya. Latar masyarakat seterusnya, masyarakat yang mengalami tekanan perasaan ya. Kita dapat tahu kan ibu Dahlia iaitu Salihah mengalami penyakit kemurungan ya. Jadi Dahlia melihat ibunya bercakap dan ketawa sendirian di bawah pokok getah. Masyarakat yang baik hati. Contohnya Haji Sulaiman telah menyerahkan wang sumbangan derma daripada penduduk kampung sebanyak RM500 sebelum Dahlia berangkat ke Kuala Lumpur ya. Masyarakat kampung yang baik hati. Masyarakat yang mempunyai jati diri yang kukuh. Daripada gambar ni kita dapat lihat ketika di stesen bas, Azhari telah menghadiahkan selai kain songket berbenang emas supaya Dahlia tidak lupa diri sebagai orang Melayu walau berada di negara Jepun ya. Ketika ni Dahlia nak pergi ke Kuala Lumpur lah. Seterusnya masyarakat pemimpin yang bertanggungjawab. Ini jelas terbukti dengan watak Haji Sulaiman. Selaku ketua kampung, Haji Sulaiman telah membawa 3 orang dari Hospital Batu Pahat untuk membawa Salihah mengubati penyakitnya. Okey, jadi ni masyarakat yang mempercayai perkara karut. Inilah kritikan sosial ataupun kritikan masyarakat, iaitu masyarakat yang mempercayai perkara karut. Okey, contohnya Nek Kia telah mengeluarkan kapur dari gobek sirih lalu menggores pintu rumah Dahlia dengan tanda campur supaya hantu tidak masuk ke dalam rumah Dahlia. Okey, seterusnya masyarakat yang tidak mengenal jasa. Okey, masih lagi kritikan masyarakat ataupun kritikan sosial, iaitu Atun telah memarahi dan menghina Dahlia sewaktu Dahlia ke rumahnya untuk menziarahi arwah Said. Atun telah menuduh Dahlia sengaja membunuh Said. Okey, seterusnya masyarakat yang suka menabur fitnah. Contohnya Atun telah menyampaikan fitnah di hadapan Haji Maimun bahawa Dahlia telah melayan ramai lelaki ketika ketiadaan ibu bapanya di rumah ya. Jadi Atun telah menuduh Dahlia sebagai gadis yang rendah akhlak ya. Okey, seterusnya kita pergi pada nilai dan pengajaran. Di antaranya
nilai bertanggungjawab. Pengajarannya kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Jadi daripada gambar ni kita dapat lihat anggota pasukan penyelamat menjalankan tanggungjawab memindahkan penduduk kampung Pari Haji Rais yang menjadi mangsa banjir ke pusat pemindahan banjir. Seterusnya, nilai kasih sayang. Pengajarannya kita hendaklah menyayangi ahli keluarga. Jelas terbukti Dahlia amat menyayangi adik-adiknya sehingga dia sanggup keluar asrama dan tidak ke sekolah semata-mata untuk menjaga keperluan makan dan minum mereka, ya. Kasih sayang dalam keluarga. Seterusnya nilai keberanian. Daripada gambar ni kita dapat lihat peristiwa Dahlia terjun ke dasar sungai berarus deras untuk menyelamatkan Said yang lemas tanpa mempedulikan keselamatan diri dan nyawanya. Pengajarannya kita hendaklah berani menanggung risiko. Seterusnya nilai kegigihan. Contoh peristiwanya, Dahlia tetap gigih belajar walaupun ketika berada di balai raya yang tidak selesa. Jadi pengajarannya kita hendaklah gigih ketika melaksanakan sesuatu perkara. Jadi contohnya tetap samalah, iaitu Dahlia tetap gigih belajar walaupun berada di balai raya yang saja tidak selesa, ya. Ini ketika waktu banjir ni, kan. Seterusnya nilai keikhlasan. Contohnya Tok Kelly dengan ikhlas memberi sumbangan barang-barang untuk jamuan majlis sambutan berjasut yang diadakan di balai raya, ya. Jadi pengajarannya kita hendaklah ikhlas ketika memberi bantuan kepada orang lain. Seterusnya nilai kejujuran. Pengajarannya kita hendaklah jujur dalam tindakan. Jadi siapa yang jujur di sini, iaitu Abu Bakar telah mengaku bahawa dialah yang telah mencuri dan menjual kambing-kambing ayahnya. Jadi itu saja penerangan seberengkas tentang unsur-unsur kajian dalam novel Topik Masa ini. Jadi cikgu ingin menguji tahap pengetahuan para pelajar sekalian dengan 5 soalan, ya. Jadi kita lihat soalan pertama. Kita lihat peristiwanya. Azhari baru tamat pengajian di universiti, begitu bijak menghargai masa apabila dia telah bekerja sementara di Hospital Permai. Jadi apakah persoalannya? Betul, ya. Persoalan kebijaksanaan menghargai masa. Soalan kedua. Dahlia begitu berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras semata-mata untuk menyelamatkan Said yang lemas walaupun tindakan itu boleh meragut nyawanya sendiri. Soalannya, apakah persoalannya? Betul. Persoalan keberanian menanggung risiko. Soalan yang ketiga. Contoh peristiwa, Nek Kia telah mengeluarkan kapur dari gobek sirih lalu menggores pintu rumah dengan tanda campur supaya hantu tidak boleh masuk ke rumah Dahlia. Jadi apakah latar masyarakatnya? Betul. Masyarakat yang mempercayai perkara karut, ya. Soalan yang keempat. Contoh peristiwa, Atun telah menyampaikan fitnah di hadapan Hajar Maimun bahawa Dahlia telah melayan ramai lelaki ketika ketiadaan ibu bapanya di rumah. Jadi apakah latar masyarakatnya? Ini masyarakat yang kritikan sosial ni. Betul. Masyarakat yang suka menabur fitnah. Dan soalan terakhir. Contoh peristiwa, Abu Bakar telah mengaku bahawa dialah yang telah mencuri dan menjual kambing-kambing ayahnya. Jadi apakah nilainya? Lihat nilai apa? Betul, nilai kejujuran. Jadi cikgu berharap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi manfaat kepada para pelajar. Jadi cikgu nak tinggalkan bahawa kejayaan adalah keupayaan untuk mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa harus hilang semangat juang. Jadi cikgu berharap para pelajar dapat meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan atau apa jua bidang yang akan pelajar ceburi kelak. Jadi sekian, terima kasih.